Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amin wa ala alihi washabihi ajma'in. Baik, berkenaan dengan pandangan. Sebenarnya pandangan ni dia lebih kepada kita sebagai orang yang belajar agama, kita tak boleh beri pandangan, cuma kita ambil apa yang disampaikan oleh ulama. Jadi ulama ni menegaskan pada kita tentang bagaimana bila Allah sebut dalam Quran, siapa yang menyerupai satu kaum tersebut, maka ia sebahagian daripadanya. Maka kita ikut kafir, maka kita jadi kafirlah kita. Jadi dekat sini kita boleh lihat bagaimana manusia mula mengikuti nafsu. Sedangkan perkara ini telah jelas dan terang, yang haram disambut sebab bukan perayaan orang Islam. Jadi tidak peliklah sebab Rasulullah dah banyak kali memperingati dalam hadis Rasulullah yang mana banyak yang lebih kurang, maksudnya orang Arab satu hari akhir zaman nanti akan kembali pada zaman jahiliah. Di dalam ini kita boleh tengok bagaimana mereka tak dinafikanlah banyak perkara yang mereka membida'ahkan. Contoh dari segi amalan, baca Yasin sebagainya, mereka menafikan, kata tidak boleh, tapi disebabkan oleh nafsu lebih mengutamakan diri mereka, telah pun membawa diri mereka dalam kebinasaan, maka mereka membenarkan perkara yang bukan setakat bid'ah, ke Allah sebut haram tu, tapi mereka masih nak lakukan. Itulah dikatakan sebagai manusia yang hanya mengikuti nafsu semata-mata. Kerajaan Arab Saudi ni telah membolehkan perayaan Hari Urumi itu, kostum yang mereka pakai itu dianggap sebagai biasa, adat. Jadi dianggap itu bukan bid'ah. Jadi untuk penerangan lebih lanjut, pasti akan berkongsi kepada anda semua dari segi dalil-dalil yang mana sepakat ulama dalam dunia lah, perayaan tu adalah diharapkan. Perayaan tu diharapkan. Okey, yang pertama kita pergi kepada hadis Rasulullah SAW daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Maksudnya telah berkata Rasulullah SAW, barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka mereka tergolong dalam golongan itu. Riwayat Abu Daud. Jadi berdasarkan hadis di atas, maka orang Muslim dilarang untuk meniru gaya, kelakuan atau pakaian yang khusus dikenali dengan unsur jahat atau adat perayaan yang boleh menimbulkan salah sangka orang ramai terhadap orang yang menyerupai perkara-perkara tersebut. Jadi di sini saja menunjukkan yang bahawa benda ini sepakat ulama adalah benda itu haram, dari segi pakaian, dari segi perayaan. Dan seorang ulama menguraikan hadis tersebut, iaitu nama Al-Imam As-San'ani rahimahullah berkata bahawa hadis di atas menunjukkan barang siapa yang menyerupai orang-orang fasik ataupun kafir ataupun orang yang melakukan bid'ah, tadi cakap benda itu bukan bid'ah kan, atau melakukan bid'ah dalam apa dua perkara yang dikhaskan padanya dari segi pemakaian, tunggangan ataupun gerak-geri tingkah laku, maka dirinya tergolong dalam kalangan mereka. Ini daripada imam tersebut lah, daripada imam tersebut. Berkenaan dengan punca ini, kita selalunya orang akan cakap ini adalah disebabkan oleh kekurangan kekuatan iman itu sendiri, sedangkan ini adalah salah satu perkara yang basic lah. Sepatutnya orang Islam ni dia kena jagalah, jangan ikut perayaan yang bukan orang Islam buat. Okey, dekat sini kita boleh, macam saya cakap awal tadi, semua ini adalah disebabkan oleh kita ini hanya mengikut nafsu, sedangkan banyak dalil yang menerangkan kepada kita supaya berbuat baik dan membuat ibadah kepada Allah dan tidak mengikuti orang kafir. Jadi kat sini disebabkan macam tadi, disebab salahnya kita dalam mengenal Islam dan kurangnya kita dalam mendekati Islam. Itulah antara punca akhir zaman masa kini. Wallahu a'lam. Di sini jadi soalannya adalah punca orang Islam menyambut perayaan yang disambut oleh orang bukan Islam. Okay. Jadi pandangan saya pertama adalah dari segi pengetahuan agama. Sebab bila di ilmu agama tu dia tak dapat bezakan yang mana halal, yang mana haram.
yang mana bertentangan dengan syariah, yang mana tak bertentangan dengan syariah akidah. Jadi itulah punca paling utama. Kalau mereka tahu tentang ilmu agama tersebut, maka perkara itu tak akan berlaku lah. Begitu juga daripada pelajar-pelajar, ibu bapa, masyarakat. Dan yang kedua pula, punca dia berlaku sebab orang kita konteks dalam Malaysia ni, masyarakat kita dianggap macam adat. Sebab kita hidup berbilang kaum, bangsa, kaum. Jadi kadang-kadang jiran kita orang Kristian, jiran kita orang India. Jadi dia meraihkan perayaan untuk dia, dan kita meraihkan perayaan untuk kita orang Islam. Dia datang dan kita datang. Jadi macam tak ada apa-apa. Tapi dari segi hukum, dari segi syariah dia adalah diharamkan. Dari segi ucapan, dari segi perbuatan, tika lampu, pakaian, gerak-gerik. Dah dengar dah. So dah tahu belum apa jawapannya? Apa hukum orang Islam menyambut perayaan orang bukan Islam? Dapat? Tak apa, kat sini saya akan simpulkan. Okey, mari kita dengar. Melakukan kebaikan kepada golongan bukan Islam oleh orang Islam adalah sesuatu yang dituntut. Walau bagaimanapun, usaha melakukan kebaikan tersebut sama sekali tidak boleh bertentangan dengan akidah. Menghadiri dan turut serta melakukan upacara perayaan keagamaan bukan Islam adalah tidak dibenarkan kerana ia berkaitan dengan amalan ritual agama bukan Islam ataupun tasyabuh yang dilarang, iaitu menyerupai amalan agama selain Islam. Menghadiri majlis sambutan ataupun rumah terbuka orang bukan Islam yang tidak membabitkan upacara ritual agama tersebut dengan Muslim yang hadir itu adalah dibenarkan. Ini jika ada keperluan untuk melakukan hal sedemikian seperti kaum keluarga, jiran tetangga dan kepimpinan masyarakat atas dasar menjaga kemaslahatan atau kepentingan dakwah dengan syarat tidak meredai kekufuran. So, sekian itu saja daripada kami.